الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Hadis yang keempat, harta kamu dan harta ahli kamu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. قالوا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum mala warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di kalangan kamu harta warisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih ia suka daripada hartanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalu ya Rasulullah. Kata para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma minna ahadun, siapa di kalangan kami ataupun tidak ada di kalangan kami illa maluhu ahabbu ilaihi, melainkan hartanya lah yang paling ia kasihi sekali. Qala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna malahu ma qaddama, sesungguhnya hartanya ialah apa yang telah ia berikan. Wa mala warithihi, sementara harta warisnya ma akhara, apa yang ia tinggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari telah melontarkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW telah melontarkan satu soalan kepada para sahabat. Soalan bila ditanya oleh seorang guru kepada para murid ialah untuk Allahumma salli ala sayyidina, untuk memberi jawapan kepada murid. Allahumma salli ala sayyidina. Maka di antara bentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara bentuk ataupun kunci mendapat ilmu pengetahuan ialah melalui jalan bertanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya satu soalan untuk Nabi nak bagi satu jawapan. Soalan yang Nabi lontarkan itu tak perlu jawapan, sebab Nabi nak bagi jawapan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di kalangan kamu semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lebih suka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lebih suka harta warisnya daripada harta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW mendapat jawapan dari para sahabat. Kalau Nabi tanya macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu yang Nabi tanya, harta waris kah yang disukai ataupun harta sendiri yang disukai? Harta waris kah yang dikasihi, harta sendiri kah yang dikasihi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kapan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, tidak ada di kalangan kami yang sayang harta warisnya, tapi kami sayang kepada harta kami sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beri jadi waris, kita akan mewarisi harta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, jadi harta yang kita miliki ialah harta yang kita memberi. Harta yang kita wariskan kepada waris kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah untuk kegunaan dia. Bila kita mati, maka orang ni akan mendapat sekian-sekian. Orang ni akan mendapat sekian-sekian bahagian daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita tinggalkan. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada lah orang yang mengasihi harta yang ditinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila mana kita mati, semua tu kita dah tak gunakan lagi. Berbanding dengan hidup, ketika kita hidup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta yang ada pada kita, itulah harta kita. Zahir makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni dia sayang harta yang ia miliki, yang dia simpan dalam bank, yang dia simpan di rumah,
Dia kasih pada harta sendiri. Dia tidak mengasihi harta yang ia telah wariskan. Sebab bila dalam kubur, orang tak nampak dah tu semua. Tak ada sayang lah benda yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab di sana keperluan kita ialah bukan harta kita yang telah kita tinggalkan pada orang. Harta kita ialah yang kita telah beri kepada orang dulu sesaat kita di dunia hari itu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni kita simpulkan bahawa Islam sangat menggalakkan umatnya memberi ataupun bersedekah kepada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam sangat memandang suatu yang penting memberi sesuatu yang orang memerlukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, bila mana kita bagi sumbangan pada orang ramai, bila mana kita bagi sumbangan pada orang ramai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi kita akan bagi keperluan-keperluan harian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu apa keperluan kita seharian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bagi yang orang tak perlukan. Sebab itu dalam situasi hari ini, contohnya dalam mengeluarkan zakat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam mazhab kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita nak keluarkan zakat, jadi kita keluarkan makanan disebut dengan qutul balad. Dari dalam negara ni makan apa? Beras. Maka beras lah yang dikeluarkan zakat. Kalau di negara Arab, gandum lah yang dikeluarkan zakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia beralih dah daripada keluarkan makanan asasi kepada mengeluarkan duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di masjid-masjid dia naik, dia tulis kalau Kedah berapa ringgit, tengok grade. Kalau orang tu biasa makan beras RM25, ni dia punya zakat dia. Orang yang biasa makan beras RM7, ni zakat dia. Dia tulis duit RM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi ini, ulama berbincang, apakah afdal mengeluarkan beras ataupun afdal mengeluarkan duit? Maka para ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah mengeluarkan satu keputusan. Lain ni kita pakai duit. Pasal apa pakai duit? Sebab duit lebih bermanfaat daripada beras situasi sekarang. Tapi mengeluarkan duit tu bukan mazhab kita. Kita taklid mazhab orang lain. Mazhab kita ialah mengeluarkan beras. Sebab situasi macam ni, ada tutup guru yang duduk dalam asnaf fi sabilillah, yang menerima zakat, yang boleh menerima zakat. Jadi bila mana menerima zakat, orang bagi seperti biasanya, orang bagi beras. Akhirnya beras tu belungguk, akhirnya ada yang tak boleh makan pasal jadi bubuk sebab lama sangat. Begitulah kalau kita bagi pada orang miskin pun. Kalau keluarga dia tak banyak, jadi jenuh, terimpun, lepas tu akhirnya tak boleh makan langsung. Berbeza dengan bagi duit. Bila bagi duit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duit boleh digunakan mengikut keperluan orang yang dapat. Baik. Begitulah kita bersedekah. Bersedekah ni tengok keperluan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau duit, memang satu kegunaan yang tak dapat dinafikan lagi, bahawasanya keperluan semua orang. Kalau nak bagi barang, nak bagi benda, masalah saya kena tanya, apa perlu? Apa perlu? Jadi kita bagi mengikut apa yang dia perlu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, orang nak bagi sumbangan, orang nak buat asrama. Kalau duit memang telah dah, tapi kalau barang nak apa? Jadi orang pun beritahu, kalau barang kami nak simen, kami nak pasir, kami nak bata. Jadi kita pergilah di kedai masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita pesan di kedai hardware, hak ni diperlukan. Jadi begitu. Pertama, dalam bersedekah ni dia kena tengok keperluan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bangunan tu dah siap, takkan nak bagi lagi. Hak disebutkan tadi, tentulah keperluan lain pula. Apa perlu pula? Keperluan dia, kami lah ni bangunan dah siap, cumanya silin baru nak pasang. Silin lah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Baik. Kalau di Indonesia ada beberapa pesantren di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pesantren ni depa tak ambil duit. Masa setiap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang yang nak masuk sekolah, dia tak ambil yuran, dia ambil lembu ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak main mengaji sini, masa ala Sayyidina Muhammad, dia mesti hantar lembu seekor. Hebat tak lembu? Pasal apa? Masyarakat lepas banyak lembu. Lepas tu lembu ni, masalah Sayyidina Muhammad. Baik, kegunaan yang pertama masalah Sayyidina Muhammad, jadi pelajar-pelajar boleh makan daging. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikut depa. Lembu ke, kambing ke. Jadi tu cara kegunaan keperluan semasa masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kok kita no, masalah Sayyidina Muhammad, kalau hantar lembu, perasan pakai tak ngaji belajar, lembu mahal 4,000 lebih, tara 1,000 lebih pun lepas tak bayar yuran. Maknanya keperluan setempat tu apa, nak bagi tu apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu satu. Sedekah ni apa keperluannya, apa kepentingannya? Sedekah ni antara kepentingan dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia membuang kepentingan diri. Kalau kita amal hari-hari, lama-lama hilang kepentingan diri. Dalam hati dia fikir kepentingan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedekah ni macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni dia jadi biat. Orang ada tabiat, orang biat, tabiat. Kalau pergi masjid, sedekah RM1 sahaja. Sejak daripada dulu dia mula main masjid sampai hari ni, dia tua bangka dah, duk bagi RM1 tu lah. Salah Sayyidina Muhammad. Awak tak boleh bagi lebih ya? Cuba tanya hak bagi RM1 tu, boleh bagi lebih ya? Dia pun tak bagi jawapan kot, sebab dia biasa bagi RM1. Hampir seluruh negara duk bagi RM1 tu. Depa hak kira duit tu, teruk sampai asal tak habis lagi. Pasal apa? Duit RM1 tu punya pasal. RM1. Tapi kalau duit RM50 sebanyak duit RM1, depa semangat kira. Tapi oleh kerana RM1 tu lemah semangat, Allah RM1. Tapi hebat jugalah depa hak duk kira duit tu. Hebat tu. Salah Sayyidina Muhammad.
Sebab sabar nak kira duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang yang duk bagi RM1 ni, sebenarnya ada bagi RM1 hari Jumaat tu, sebenarnya masalah saya, dia boleh bagi lebih pada RM1 kalau hal lain. Contohnya ramai rumah, masalah Sayyidina Muhammad, contohnya nak minta sumbangan apa-apa, waktu tu dia tak bagi RM1 kot, dia boleh bagi RM5, dia boleh bagi RM10. Maknanya dia berkemampuan memberi lebih daripada RM1. Kadang-kadang salah Sayyidina Muhammad. Ada orang pula, kita tanya, awak dah bagi RM1 ya? Dia kata, ustaz, saya ikhlas RM1 ya. Lepas tu kita tanya, kalau lebih daripada RM1, tu mana dia kata, abang kata dia tak apa ikhlas. Dia ikhlas RM1 ya? Betul tak pendirian orang macam tu? Tak betul. Kalau hang dah ikhlas RM1, hang kena up. Hang kena makna perkemas kini. Kalau hang dah ikhlas RM1, cukup lah, hang ikhlas lah. Hang RM5 hang tak ikhlas lagi, hang kena buat bagi hang ikhlas RM5 pula. Kalau tidak sampai mati, dia duk kata saya ikhlas RM1 ya. Bila dah RM5 jadi biasa dah, salah Sayyidina Muhammad, dia kena up pula RM10. Itulah cara mengikhlaskan diri. Sebab ikhlas ni dia kena usahakan ikhlas, dia tak main sendiri. Kalau kita tak perjuangkan ikhlas, kita tak ikhlas. Ikhlas ni itu satu perjuangan untuk mengikhlaskan diri. Sebab tu ikhlas ni perkataannya akhlasa yukhlisu ikhlasan. Dia panggil fi'il muta'addi. Maknanya muta'addi maknanya kena bangun melakukan, kena mengikhlaskan diri. Bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ikhlaskan diri kita. Contoh, orang menega. Orang menega ni, salah sayyidina, kalau dia tak ada ilmu, dikerikut. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, hari itu orang istimewa sikit main kedai kita. Siapa dia? Kita katalah pemimpin yang baik, ataupun kita kata tok guru, para asatizah, salah Sayyidina Muhammad. Okey, dia duk biasa, dia bagi dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang biasa beli, dia ada harga tetap lah, begini harga dia. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau tok guru main contohnya, kalau dia biasa harga dia RM7, tapi boleh tak potong RM7? Orang menega ni sekupang pun dia kira. Contoh salah sama, dalam makanan yang kita beli di kedai tu, dia kata RM8 3 kupang. Kupang tu kira 3 kupang. Ada orang yang bila dia kira kan, dia kira sayur, ikan apa semua, dia kata RM7 3 kupang. Boleh tak potong 3 kupang? Boleh. Tapi dia tak kira, dia set duit shilling. Hamba nak bagi kepada orang yang perlu mengambil baki. Inilah pala otak orang menengok di mana-mana pun. Kalau dia kira, contoh dia kira RM7 3 kupang, dia kata tak apa, RM7 lah. Ada orang macam tu? Ada, tapi tak banyak. Selalunya 3 kupang. Pasal apa dia kira? Sebab dia kata 3 kupang kalau 10 orang, tak RM3. Faham tak? Pasal apa dia tak kira macam ni? 3 kupang, soalan senang. Kalau aku buang 10 orang RM3, Faham tak? Faham? 1 orang
30 minit. Betul tak? Kenapa pada tak kira macam tu? Sebab dia kedekut. Sebab dia berkira dengan Tuhan. Kalau dia duduk biasa, sayang duit 3 kupang je, patut dia sedekah. Itu menyusahkan dia. Betul tak? Yang pertama, dia kena kira duit shilin. Satu. Yang kedua, hidupnya akan susah sebab dia berkira. Hidup jangan berkira ya. Siapa-siapa hidup tak berkira, mudah. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi, sedekah ni diajak kita untuk buang kepentingan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan merasakan ke dalam diri kita rasa kesian ke orang. Kadang-kadang orang tanya, duk sedekah ni untung tak? Ni kita tanya pasal dia aja sedekah sangat. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Zahir kita macam tak ada apa, tapi dia yang tahu perolehan dia. Salah Sayyidina Muhammad. Jangan sayang duit, jangan kira duit. Barulah hidup ni senang, baru hidup ni berjaya, baru hidup ni sampai kepada Tuhan. Baik. Jadi kalau ada ilmu, tak ada ilmu kira. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada ilmu kira, sayang duit ni bodoh. Ni kata terang-terang, bodoh sungguh orang sayang duit, sebab tak reti bahawa duit akan masuk dengan dia sedekah. So kira lah. Salah Sayyidina Muhammad. Tambah orang belajar anak-anak tu sah kira. Mereka ni fisabilillah. Salam dengan mereka pun luruh dosa kita. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tu dia menimbulkan satu akhlak yang baik bila mana kita suka sedekah. Ada satu orang ni, dia tukar ikan. Kalau saya pergi pokok sena beli ikan, malu. Dia bagi, "Ustaz, ikan ni Ustaz." Dia macam tak torah. Tak torah. Tak torah tu mana apa? Tak tahu nak abang cakap perasaan dia. Bila saya pergi kan masalah saya nama, dia tahu Ustaz. Bakal kabut dia. Waktu dia buh ikan, Allah kata, malulah aku. Dia buh, bukan sekat ikan terbenum tu. Dia buh ikan, isi ikan tu. Ustaz ni ada lagi Ustaz. Kata-kata dia ni salah. Apa mendorong dia macam tu? Dia yang tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sedangkan kalau bagi tu, dia kurang nak kalau segi kita calculate. Kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mungkin dia rasa kot. Bila dia bagi macam tu, dia main berkali ganda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita menega apapun, jual apapun, jangan berkira. Sedekah dalam kepala otak tu mesti ada. Keuntungan kita bukan setakat dunia. Keuntungan kita yang kita kena fikir di akhirat sana. 3 kupang ya, seorang. Kita sedekah. Itulah harta kita. Hak kita ambil, hak kita bawa balik, hak kita ikat dengan getah, hak kita simpan di rumah, esok kita pay bank in, tu harta orang. Harta orang tinggal kat orang. Kalau kita mati, tinggal kat anak-anak. Lepas tu kita harap pula, esok harap pula mereka pakat buat baik kat kita pula. Agak-agak mereka nak buat ke? Tak pun. Bila dapat harta pusaka, masalah Sayyidina Muhammad, pikat nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni. Sebelum daripada masa tu sampai, lan harta tu duduk kat kita. Kita lah yang bebas menguruskan harta. Jadi buatlah kebajikan masalah Sayyidina Muhammad untuk kita di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedekah ni, bismillahirrahmanirrahim, seperti saya sebut tadi, dia menimbulkan rasa kasih ke orang, kasihan ke orang.
Kalau hati ni daripada perasaan kasih, ahli syurga orang tu. Salah semua. Tapi hati kalau tak ada perasaan kasih, na'udzubillah, takut nama tak ada dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang duk menjual di jalan tu kan, kadang-kadang dia jual tu, ya Allah, kita piduk di bawah apa plastik payung lah tu, kita kata padahnya dia boleh duduk no sehari-hari. Macam mana? Itulah sumber rezeki dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang bersedekah ni dia terfikir, kesian nak dia bawa tu. Lepas tu dia beli. Bila kita beli salah sayyidina Muhammad, lepas tu nak beli tu lebih lagi RM3 contohnya. Kelang kabut tu dia duk menyakak dalam tempat tak duit tu, nak cari RM3. Kita tak apa-apa, saya sedekah. Terkejut lah dia, sebab orang tak pernah buat. Salah sayyidina Muhammad. Baik, kalau duit kita lebih, harga dalam Allahumma salli ala dalam RM35, kita bagi sengaja cari duit besar. Faham tak? Kita boleh cari RM33, RM30 duit merah, 3 pin duit merah, RM3 duit RM1. Boleh. Tapi sengaja bagi besar sebab tak mau ambil. Faham tak? Sebab tak mau ambil. Bila tak mau ambil, kita kata Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ni hak baki saya sedekah. Oh, dia bunyi sebab dia jarang jumpa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali dia balik rumah bersembang pula, tadi orang bagi RM50, tak mau ambil balik. Faham tak? Dia marah lah. Kalau hak dengar ni, hak dengar lah Allah. Kalau poin 4-3 ni buat macam ni, menyebarlah kebaikan di seluruh semua tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia menimbulkan rasa kesian ke orang. Sebab itu Islam, kalau orang main buat kerja di rumah kita, upah tu Nabi suruh bayar sebelum kering peluh dah. Tengok dia kerja, ya Allah, kesiannya. Salah sayyidina Muhammad. Tu menimbulkan sedekah ni, menimbulkan rasa kesian. Semakin kita buat, semakin kita praktik, semakin rasa kesian ke orang. Bila kita kesian ke orang, Allah kesian kat kita. Allah balai. Allah pun kesian kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah ni dia mengajak kita untuk kita mengutamakan akhirat melebihi keutamaan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melebihkan keutamaan akhirat daripada keutamaan dunia. Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak membiasakan diri bersedekah, sebaliknya kita lebih mengutamakan kepentingan dunia dibanding akhirat. Jadi kita nak beli kehidupan akhirat ni dengan duit. Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, duit ni kalau kita tak tukar, kekal lah sebagai duit. Tapi kalau tukar, contoh akhirat pakai apa? Pakai pahala. Makna kita kena transfer duit tu ke akhirat. Masalah Sayyidina Muhammad, bila transfer ke akhirat, kita tak tahu dah di mana duit tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita balik akhirat esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina, barulah kita dapat tengok duit yang kita sumbang di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ketika tu jadikan diri kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang
mendapat manfaat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hidup ni saya jumpa macam-macam jenis orang yang boleh kita jadikan mereka ialah qudwah kita ataupun contoh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang mai ke sesebuah tahfiz ataupun sesebuah pondok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai dia tengok, oh tani kurang, oh tani kurang, oh tani kurang, kepala otak dia langsung tangkap nak kena beli kat depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu maknanya orang tu mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Tu kita jumpa lah macam-macam jenis orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga satu ya, jangan kita terguna hak orang. Orang guna hak kita tak apa. Tu yang kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah, contoh para waris yang melambat-lambat bayar hutang, bayar yuran contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan dia tak boleh bayar, tapi pasien dia tak pernah faham bahawasanya masalah Sayyidina Muhammad, orang bergelut tu di pondok-pondok, di tahfiz nak hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila cukup bulan fikir, cukup lagi duit. Tapi orang ni Tuhan tutup mata hati, dia menyusahkan orang. Bila waris ni dia tak betul dengan sekolah, dia masalah. Tu pesan dia. Susah anak-anak boleh mengaji. Dan hampir-hampir anak-anak gagal dengan sebab waris sendiri. Contoh, dulu ada satu madrasah. Zaman tu ustaz saya masih ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar ni dia bermasalah. Akhirnya pelajar ni pindah sekolah. Mai sekolah saya mengajar di sini, di Darul Ulum. Lepas tu, waktu tu Ustaz Majid masih sihat lagi, pengetua derang. Kita doa moga-moga Allah bagi kemudahan kat dia, insya-Allah. Jumpa dengan Ustaz Majid. Dia kata pelajar ni ada di sekolah Palung ah? Oh ya Ustaz. Dulu ngaji derang tu, dia kata masalah saya nak mahal. Lepas tu macam mana dia? Allah Ustaz. Kami. Bila pakai macam tu, faham. Dia buat kesalahan masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita hukum, kita denda. Dia macam takluk tu, dia buat lagi. Saya guru disiplin, hampir semua cara saya guna. Akhirnya kami tak tahan, kami hantar balik 10 pagi, bawa dia balik rumah. Salah saya sampai di rumah, yang terima dia mak dia pakai burdah. Ayah dia sangat lemah lembut. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai tak boleh buat apa lah, sampai hantar balik. Dia cerita lah Ustaz Haji. Dia kata salah dia sebab waris dia. Bila dia salah di sekolah dia, di derang tu, panggil waris. Bila panggil waris, masalah Sayyidina Muhammad, si ayah tu sangat lembut. Mak tu yang jengkau Ustaz Niamat tu, Ustaz kat Ustaz Niamat tu. Jadi Ustaz dia tengok, tu sebab tak jadi. Ustaz Niamat tak kata apa, tapi waris itu merosakkan anak dia. Jadi tu saya ambil pelajaran, peringatan pada semua. Jadi kalau kita tu mampu bayar yuran, bayarlah. Jangan bagi anak kita terhentak. Orang kata terhentak, nak boleh pi tapi tak boleh pi.
Salah Sayyidina Muhammad. Dan sepanjang kita, pengalaman saya daripada umur 26 tahun dulu sampai lah ni lebih dalam umur 50-an ni, syarat pengalaman dan takut bila mana masalah Sayyidina Muhammad kita ni, dengan sebab kita anak kita mengaji tak boleh. Kepala otak kita tu, aku hantar anak mengaji, aku nak bayar yuran macam mana? Salah. Kalau tak mampu, contoh tak mampu. Tapi kadang-kadang dia mampu, tapi dia buat macam dia buat tak tahu ya. Tu bahaya. Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya kita ni, kita nak bantu madrasah lagi. Sepatutnya kita nak bantu lagi madrasah. Kan kita nak menjadi asbab kepada masalah lagi madrasah. Baik, jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka utamakanlah akhirat melebihi dunia. Mana dunia ni sekerot sikit tak apa. Faham tak? Keluarga kita ni makan kerot, bukan serot, kerot. Tak ada kerot. Apa terima Cik Min kerot? Ha? Tak ada dengar? Tak ada dengar? Kerot mana kerot? Ha? Kerot day. Kerot day lain. Lainnya hak kita duk loaded tu tarik sikit. Tu mana kerot. Mana hak kita hak duk apa ni masalah lah sebab. Yang duk loaded lah, mana mewah beli kerot sikit. Pasal apa? Sebab nak bagi anak mengaji. Keberkatan duk tang tu. Tapi tak ramai lah waris yang faham macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waris ni kadang-kadang dia macam ni pula. Salah semua. Dia bagi yuran, tapi dia kira. Dia kata yuran bagi dah, takkan nak sedekah pula. Macam tu. Ataupun kadang-kadang dia kira. Dia kata ngaji bulan ni berapa harinya, takkan nak bayar lebih. Tu lagi satu. Tak reti, tak ada otak nak bersedekah. Dia berkira. Sedangkan kalau dia tak berkira, dia kira sedekah lah, tak ada masalah. Dia kata pula takkan nak sedekah banyak sangat, tu pula. Akhirnya dia jadi manusia yang sempit dalam hidup sebab dia berkira dengan Allah. Salah sebab dia ni bila berkait dengan nak sedekah ni, Allah bahasa macam tu kan. Dengan Tuhan nak kira apa? Tuhan dah bagi banyak lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita set minda kita, Allah tak kira lah, tak heran lah, tak peduli lah. Anakku mengaji situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, InsyaAllah anak kita mengaji boleh, hafal Quran boleh, InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita pecah minda sikit. Jadi kita masalah Sayyidina Muhammad menongkah sikit arus yang orang duk berjalan tu, kita tongkar sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang kedekut ataupun kira ni dikira orang yang seronok dengan dunia, sedangkan Tuhan sebut walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga orang yang duduk di pentadbiran pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu sekolah, satu madrasah, saya jumpa mudir dia. Segi pelajar tak padan dengan guru. Pelajar tak dia ada kira-kira. Tapi pelajar ni tak pada dengan guru ramai. Dan staff ramai pula, bukan sekat guru, staff ramai pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebut mungkin tertentang. Kata mudir dia, saya ni ustaz, saya nak buka peluang orang kerja. Faham tak? Nak buka peluang orang kerja, maka banyaklah orang dapat kepentingan dengan
yang dia amalkan. Betul lah kalau sikut segi kira tak padanlah dengan staff yang banyak tu, pelajar yang tak sepadan. Akhirnya Tuhan bagi apa? Melimpah Allah pendapatan madrasah Salah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah contoh-contoh yang kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina, bila mana kita tu tak berkira dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ada orang pula macam ni, dia bersedekah juga, tapi berkira. Bersedekah dan berkira. Okey, hari itu turun kereta, masuk restoran, urung kedai makan, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia set, ni aku bayar, ni aku bayar Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dia kata hari ni saya bayar semua lah. Oh Alhamdulillah, bagi Alhamdulillah semua lah. Okey, habis makan dia bayar. Orang pun terima kasih lah. Sama. Hari lain pula berhenti kedai makan pula, dia relax pula. Pasal apa dia relax pula? Dia kata cukup lah, hari tu aku belanja lah, hari ni apa belanja pula. Betul tak itu? Tak betul. Dalam hati ni, bagi dalam hati ni dah Tuhan buka peluang. Hang dengan mereka ni, masalah Sayyidina Muhammad ni situasi dah, duit ada, tapi berkira tak apalah, hari tu aku belanja dah, hari ni apalah pula, tak ada tu. Dalam hidup ni biar kalau Tuhan timbulkan situasi macam tu, bayar ya. Mula-mula berat, tapi lama-lama ringan. Pasal apa? Sebab Allah dah terima kita buat hari tu. Bila kata berat nak buat tu, berarti kita tu nak kena buat lagi. Faham tak? Nak kena buat lagi. Pasal nak bagi jadi yang kita buat sedekah tu diterima oleh Allah. Sampai orang kata dia tu kalau berhenti makan dia kira belanja ya. Sampai orang dah cakap. Kalau kita dah cakap macam tu, mana apa? Amal kita, kalau orang dah cakap macam tu, berarti amal kita Allah dah terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mulut orang tu dah cakap. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kaedah yang masyhur, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah orang ialah qada' Allah. Orang kata baguslah, kita duk tumpang dia kat sini tu, salah Sayyidina Muhammad. Bila orang kata kita macam tu, berarti Allah terima lah hak kita buat. Tetapi kalau kita buat macam tu, kita nak orang kata kita, tak dapat. Kaedah macam tu lah. Kita duk buat macam tu sebab kita nak orang kata kita begini. Baiklah apa segala, tak dapat. Tapi kita bila mana kita buat kerana Allah, sebab kita nak jadikan tu perangai kita, dia kadang-kadang tak mesti duit banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Macam ni lah contohnya. Makan kita tak tahu apa, cuma kita kata ni RM20, ni saya kenduri lah. Dia mungkin harga tu pi RM70, RM60, tapi kita kata ni saya RM20 ni saya kenduri. Faham tak? Itu paling kurang. Kita belajar macam mana kita nak bersedekah. Kita tak mampu bagi lebih sebab duit kita pun tak ada. Kita ada RM10, dan RM10 ni saya belanja. RM10 belanja tu sikit lah. Makan pun RM7. Hak dia sendiri kan. Dia RM3. Ni belajar. Masalah Sayyidina Muhammad, belajar menjadikan kita adalah orang yang suka bersedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Nabi kita SAW sebut, harta kita ialah harta yang kita bagi. Harta orang ialah harta yang kita tinggalkan. Tentulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lebih suka harta kita daripada harta orang. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah timbulkan hati kita perasaan suka bersedekah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan sedekah kita tu kita harap
dapatlah kita beli taman-taman syurga di syurga esok. Dapatlah kita beli bidang-bidang tanah yang luas dalam syurga esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapatlah kita beli mahligai-mahligai indah di sana esok, insya-Allah. Terima kasih pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini yang menajanya ialah Encik Hafiz bin Halim Shah Alam, bagi pihak arwah ibu yang baru kembali ke rahmatullah, dan iaitu Allah yarhamha Hajjah Rashidah binti Yahya. Kita harap insya-Allah pahala ni sampai, ya Allah, sampaikanlah pahala ni kepada si ibu yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur dia, Allah cerahkan kubur dia dengan sebab ilmu pengetahuan yang sama-sama kita berkongsi seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dia hidup di alam sana. Mudah-mudahan Allah jadikan Encik Hafiz Halim ni ialah anak yang soleh kepada ibu dia, insya-Allah, dan terus-teruslah buat kebajikan. Seterusnya nikmatilah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti dengan infak, dengan sedekah yang dia buat bagi pihak ibu dia, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT murahkan rezeki Encik Abdul Halim. Allah mudahkan urusan hidup dia. Allah jadikan syurga tempat balik dia. Allah jadikan masalah Sayyidina Muhammad akhir hayatnya ialah husnul khatimah, dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Allah bagi dia sihat, keluarga dia sihat. Allah bagi masalah Sayyidina Muhammad nikmat yang dia peroleh di dunia ni, menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memudahkan semua urusan-urusan dia di dunia dan juga memudahkan urusan dia di akhirat sana, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dia pada sisi Allah dan juga dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa qina adzabannar alamin. Insya-Allah esok pagi sebelum subuh kita baca daripada awal mula balik kitab Fathur Rahman. Jadi insya-Allah dalam 2000 orang dah ada kitab tu. Cumanya pada minggu ni kitab cetakan kedua tu baru nak mula. Di mungkin minggu depan barulah boleh sampai kitab tu kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Di kitab ni saya tegaskan lagi sekali, sangat penting di akhir zaman ni. Kalau kita belajar daripada awal, insya-Allah, jadi kita tu, kita harap, kita doa pada Allah, Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita memahami dan mempraktikkannya. Kitab berkenaan dengan hati ni, kalau kita tinggalkan, jadi kita akan berdepan dengan suasana, kita akan rosak dalam perjalanan kita hidup di dunia ni. Ilmu ni ilmu yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada semua muhibbin kita boleh bangun awal dalam tengah jam sebelum subuh untuk kita mengaji kitab yang sangat penting ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Allahu akbar. Bismillah.